Okay, Assalamualaikum Cik Akmal. Kita orang ni dari Universiti Malaysia Pahang nak buat sikit soal sedikit berkaitan kenaikan bilik elektrik waktu PKP atau MCO. Kita orang punya projek dalam subjek soft skill UHS 1022. Okay. Okay, boleh Cik kita orang nak mulakan sesi soal jawab ni? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay, yang pertama kita orang nak tanya. Okay, waktu PKP ni, apa contoh alat yang paling banyak menggunakan elektrik dekat rumah? Okay. Assalamualaikum semua. So, Waalaikumsalam. semua Waalaikumsalam. selamat pagi. Okay. Saya Abang Akmal. Nak kata formal tu tak adalah formal sangat kita ni kan. Okay. Tak ada. Okay. Macam ni abang daripada NI Elektrik Sdn Bhd. Okay. Bekerja sama dengan ni hanya syarikat TMB lah. So, bukan TMB lah. Cuma abang bolehlah bekerja dengan TMB. So untuk yang sesi soal jawab ni, apa yang abang ada tahu pengalaman tu, insyaAllah lah abang boleh jawab lah. Okey bang. Apa yang kemuskilan nanti kita boleh soal jawab balik lah. Okey, berbalik kepada apa, terlebih dahulu terima kasih lah kepada Norbani. Abang nak kata abang ni lebih pengalaman tu tak adalah, tapi insyaAllah lah boleh cuba jawab. Okey, kita balik kepada soalan yang Norbani kata, alat yang paling banyak menggunakan elektrik ya. Betul bang. Kalau kita tengok dalam rumah kita tengoklah dalam rumah. Kalau ikut dalam rumah kita, alat paling banyak guna elektrik ni, biasanya kebiasaannya lebih kepada yang mana watt dia tinggi lah. Sebab setiap alat elektrik ni dia ada watt dia masing-masing. Ada iklan sekejap tadi. Alat elektrik kat rumah kita ni, dia sebenarnya dia ada watt dia masing-masing. So ikut pada kegunaan kita, masa kita guna, berapa lama masa kita guna, itulah. Dan kebiasaannya alat yang paling kuat ni biasanya alat pada pemanas, pembakar. Biasanya macam oven, water heater, kan. Biasa itulah yang kuat sebab watt dia tinggi. Macam kipas, sebab tu kita tengok setiap barang tu watt dia rendah. Sebab tu kipas kita tengok berapa watt je. Lampu Kalimantan tu hanya 40 watt, 20 watt. Lampu biasa ada 5 watt, ada yang 12 watt. So kalau kita tengok dekat oven kadang-kadang 1400, 1100. Tu watt dia tinggi sebab dia nak memanas, panas. That's why lah kenapa kat situ dia gunakan wang yang tinggi. So kalau kita nak tahu alat kat rumah kita gunakan barang tinggi apa, kita boleh rujuk pada watt saja. Okey bang. Okey, soalan kedua. Untuk single phase dengan three phase, ada beza untuk penjimatan tenaga dia? Okey, untuk single phase dengan three phase. Okey. Kita kena faham single phase dengan three phase. Apa maksud single phase, apa maksud three phase So, kalau kita tengok single phase dengan three phase, kita ada domestik dengan industri. Okey, domestik ni macam rumah lah. Rumah. Industri ni, komersial ni macam kedai. Kedai industri ni lebih ada kilang. Okey. Kalau nak ikutkan single phase dengan three phase rumah ni, sebenarnya, kalau nak kata beza dia dari segi penjimatan tu sebenarnya, tak boleh beza sebenarnya. Tak ada beza pun. Sebab apa? Okey, abang terang dulu Okey, kalau kita tengok dari segi single phase dengan three phase ni, kalau untuk bezakan rumah dengan kedai tu memang ada beza. Okey, kalau three phase rumah dengan single phase rumah dengan three phase kedai, okey, biasanya kedai ni ambil three phase dengan single phase lah. Sebab dia orang punya dari segi bil dengan kadaran dia lain. Dari segi costing dia. Perbezaan dia punya kiraan untuk bil dia memang berbeza dengan rumah. Dekat situ memang ada perbezaan lah. Kalau untuk soalan Bani tadi, kalau dari segi penjimatan single phase dengan three phase ni, untuk rumah sebenarnya sama. Itu atas pada penggunaan kita. Okey, beza dia hanya dari segi single phase dengan three phase ni adalah beza untuk kita nak
biasanya rumah ni kita macam lebih kepada guna api. So kalau kata rumah banglo, okay, kita estimate untuk satu rumah biasanya kita nak pakai aircon, kita nak pakai 4 aircon, 5 aircon. Lepas tu kita nak tambah dengan water pump, swimming pool lah apa. So bila lebih kat situ, untuk single phase tak dapat nak support. Sebab tu kita ambil 3 phase. Kita splitkan semua kita punya bekalan elektrik dalam rumah. Maksudnya aircon ni kita pakai untuk fasa merah. Lampu bawah kita pakai fasa biru. Untuk apa? Untuk mengelakkan berlakunya orang kata overload pada phase tersebut. Sebab itulah dia beza dia kat situ, dia tak ada beza perkhidmatan. Pakai sama je, pakai lebih, maksudnya bayar lebih lah. Maksudnya kat situ, itu dia. Faham Ada faham? Kalau nak kata dari segi penjimatan tu, kalau kata penjimatan tu untuk rumah ni tak ada, sama dia. Maksudnya atas penggunaan kita. Untuk single phase dan three phase ni, rumah ni dia untuk nak bezakan, maksudnya kalau nak pakai amps lebih, load lebih, maksudnya dia nak pisahkan, splitkan, dia tak nak. Kalau kata dia pakai single phase, maksudnya dia dah lebih load, itu yang jadi wire terbakar dekat meter tu. Load dia dah lebih daripada dia punya capacity amp yang dia ada kat rumah tu. Kalau kata beza perkhidmatan dari segi kedai dan rumah, tu memang ada beza. Sebab kiraan untuk kedai lain dia punya bil dia. Kiraan untuk industri lain. Okay. Betul. Okay. Faham. Lepas tu cakap pasal B kan yang guna banyak watt. Lepas tu nak tanya soalan. Boleh tanya tu. Apa tu? Abang boleh beri tak cadangan untuk pastikan penduduk Malaysia ni lebih mengambil tahu tentang penggunaan elektrik di rumah masing-masing? Cadangan nak pastikan. Okey, cadangan kita nak pastikan penduduk Malaysia lebih mengambil tahu. Okey. Ini cadangan kita lah. Okey, sebenarnya dalam orang kata kerajaan pun dengan TMB pun orang kata ada bekerjasama. Orang kata nak maklum kepada rakyat Malaysia ni semua, rakyat kita ni macam mana untuk orang kata cara penggunaan lah barang elektrik. Banyak TMB buat. TMB pun ada buat dari segi iklan, dari segi masuk dalam paper, iklan macam mana cara nak guna elektrik, nak lebih jimat kan. Kalau kita tengok iklan TMB ada buat iklan orang kata lepas dah kita guna, kita tutup. Dari segi macam tu lah. Kan yang TMB buat. Okay, kalau kata selain daripada tu, memang orang kata kita macam, sebenarnya orang kata kita ni rakyat Malaysia ni sebenarnya, orang kata terus terang macam cakap, kita ni sebenarnya kurang suka membaca. Itu je. Memang orang kata rakyat Malaysia ni kurang suka membaca. Nak dibezakan dengan orang kata orang barat ni, memang dia orang lebih gemar membaca. That's why kenapa dia orang lebih banyak ilmu. Sebenarnya benda-benda sebab itulah orang kata kerajaan kita ni buat dari segi iklan TV. Sebab orang kita suka tengok dari segi, kata bila kita tengok dalam TV, baru kita tengok sini. Kalau nak membaca tu tak ada. Sebab tu TMB dengan kerajaan banyak dia buat dalam, orang kata dalam surat khabar pun dia ada keluarkan macam mana penggunaan yang lebih, orang kata lebih sistematik dan lebih berhemah, orang kata. Dan lepas tu lagi satu, macam mana cara kita nak jimatkan tenaga. Sebab kalau kata TMB nak kekang rakyat Malaysia ni guna tenaga lebih, tak boleh juga. Itu hak kita. Kan? Cuma dia beritahu cara untuk penggunaan yang lebih, orang kata lebih baik, lebih bijak lah. Gitu. Dari segi iklan dengan tu lah. Maksudnya macam tu lah. Okay. Satu lagi, you all pun kadang-kadang benda tu pun boleh kita merujuk kepada kedai-kedai macam contoh kedai-kedai elektrik. Dia orang pun ada pengalaman, ilmu pun ada. Sebab kita ni bukannya semua orang ada knowledge elektrik. Kadang-kadang kita boleh merujuk kepada kedai elektrik. Kedai elektrik pun kadang-kadang dia orang pun ada electrical man, dia orang boleh bagi tahu macam mana penggunaan yang cara-cara orang kata nak jimat, cara guna elektrik yang betul, kata kan. Sebenarnya cara guna elektrik yang betul ni tak ada pun. Kita jimat cukup masa, kita ni itu je, semua atas pada kita. Atas pada orang kata pengguna sendiri. Itu dia. Okay, terima kasih Tuan. Sama. Terjawab ke tu soalan tu? Tuan dah jawab. Saya nak tanya. Boleh nak tanya. Siapa tu yang cakap tu? Saya Syazlin. Syazlin. Okey, apa tu? Kenapa masa PKP kan TMB tak boleh jalankan bacaan meter?
dalam PKP lah. Okay, ikut pengalaman abang itu tadi masa tempoh PKP. Okay, dalam PKP kita pun tahu PKP, lepas tu PKPB, PKPD kan. Okay, start daripada bulan 3 itu kita ada kena PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Okay, TMB dia sarankan kepada semua staf-staf dia. Okay, dalam masa yang sama TMB kata seruan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk membasmi orang kata daripada wabak ni terus tersebar, sebab wabak ni pun kita tahu dia sebab ada sentuhan, kontak semua kan. So dekat situ dalam masa yang sama TMB pun dalam menjaga keselamatan rakyat dan pengguna dia. Okay, dalam masa yang sama juga TMB menjaga keselamatan dia punya staf-staf dia. That's why kenapa dalam tempoh PKP hari saranan daripada kerajaan menyeluruh kepada semua agensi-agensi kerajaan, GLC semua untuk mengelakkan dulu kontak. So TMB memang dia mengikut daripada seruan daripada MKN lah untuk stopkan dulu. That's why kenapa dalam tempoh 6 bulan dan 3 bulan tadi TMB tidak buat bacaan meter. Sebab untuk elakkan daripada wabak tu lebih tersebar. Sebab bila pergi bacaan meter, ada kontak, ada sentuhan, ada semua. So benda tu akan menyebabkan bahayanya keselamatan kepada orang yang mengambil bacaan tu sendiri, kepada pengguna. Pengguna pun risau di rumah. Kan kat situ, daripada tu lah sebab tu TMB ni dia tak ada melibatkan dari segi kata kos ke tak ada. Lebih kepada keselamatan. Macam tu. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Saya Syafika, saya nak tanya waktu pandemik hari tu kan macam ni kan ada kes yang 3 bulan yang kena ikan bil tu kan, tapi negeri Melaka tak terefek sebab dia guna smart meter. So kalau bila macam ni bila cadangan untuk diperluaskan ke negeri lain kan, macam smart meter tu hanya ada kat Melaka, so dia macam tak terefek lah dengan kenaikan bil negeri lain yang kena. Jadi macam negeri lain pun nak lah juga smart meter tu. Okay. So macam cadangan untuk diperluaskan. Okey, kalau nak ikutkan yang pada soalan tu tadi tu, penggunaan smart meter masa tempoh pandemik COVID tu, PKP tu, Melaka tak ada terlibat dengan orang kata kenaikan harga. Betul. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Yang kata tak ada melibatkan kenaikan harga tu merujuk kepada mana tu? Merujuk kepada mana? Ada rujuk memang ada bil tu memang tak naik ke? Secara logiknya sebab dia smart meter. Smart meter, okey macam ni. Dia jangan salah faham sebenarnya dalam tempoh PKP tu lagi, okey, TMB buat TMB ambil kata estimate bill. Okey. TMB ambil anggaran. So dalam tempoh PKP tu memang tak boleh buat bacaan meter, tak boleh bacaan apa. So dalam tempoh tu TMB buat anggaran. Dalam masa yang sama, dalam TMB nak menolong rakyat, rakyat dah tertimpa musibah, TMB buatkan orang kata ada diskaun, potongan itu. Okey. Sebenarnya dalam tempoh PKP tu tak ada pun yang kata kena diskaun ke, ada bil lebih ke, ada negeri yang kena, ada ni, tak ada. Sebenarnya bacaan semua sama sebab bila kita dah guna, berapa banyak kita guna, itu yang diguna. Cuma dalam tempoh PKP tu cuma dia tak boleh baca dan dia buat estimate bil merujuk kepada bil yang sebelum PKP. Kita start PKP tu bulan 3, maksudnya dia merujuk kepada dalam tempoh bulan 2. Kalau kan tu. So sama je. Dalam ujung tu baru dia calculate balik, dia nilai balik. Okey. Merujuk kepada soalan tadi, smart meter. Smart meter ni sebenarnya dia tak merujukkan benda tu untuk jimat ke kat Melaka dengan negeri lain tak. Bukan. Bukan. Smart meter ni dia buat smart meter berbeza dengan meter yang dahulu. Dulu kita pakai meter yang meter piring tu kan, tahu kan? Yang jenis pusing kan. Okey. Bila meter tu dah 20 tahun, 30 tahun, meter tu dah terlalu old school lah, dah terlalu usang. Bila TMB tengok balik,
Bila orang kata mechanical dalam meter tu problem, menyebabkan bacaan tidak dapat, orang kata bacaan tak dapat yang tepat. Sebab ada sesetengah kes yang berlaku, bila dia bukan semua yang kena. Mungkin ada yang kena kalau kata meter tu laju. Ada yang kena meter, dia punya piring tu slow. Bila yang kena slow ni, dia selesa lah bil dia kurang. Tapi terananya lah kepada orang yang meter piring dia laju. Betul? Sedangkan kegunaan dia tak banyak. That's why bila TMB kaji, sebab TMB sendiri dia ada bahagian research dia. Dia kaji balik, kita perlu penambahbaikan pada meter. That's why lah munculnya smart meter. Di mana smart meter ni, staff-staff TMB pun ada yang setengah tu tak perlu ke tapak lagi untuk ambil bacaan meter. Sebab ada setengah dekat bahagian domestik dengan industri ni kadang-kadang dia ada pakai SIM card. Maksudnya daripada situ je dia hanya menggunakan SIM card je. Wi-Fi saja dia pernah sampai ni okey. Bila smart meter ni kita pakai, sebenarnya benda tu adalah lebih tepat bacaan dia. Maksudnya bacaan dia lebih tepat dari segi bil. Sebab itulah TMB wujudnya smart meter. Bila dalam tempoh PKP tu hari dengan berlakunya PKP, kata okey, sebenarnya TMB pun dalam perancangan. Yang apa yang saya sudah maklum, TMB pun dalam perancangan untuk menyeluruhkan pemasangan smart meter ni. Cuma dalam tempoh dia jalankan dekat Melaka, diorang pun masih dalam orang kata dalam sistem proses. Dalam sama dia tengok feedback. Benda tu adakah lebih baik untuk dia buat penambahbaikan. Untuk cadangan dia nak perluaskan, memang TMB nak perluaskan semuanya ke seluruh negeri. Maksudnya untuk lebih orang kata lebih kepada untuk TMB lebih ke arah international lah. Maksudnya kalau kita tengok negara-negara luar pun dah banyak yang pakai smart meter dah. Kata tak perlu lagi nak pergi macam dulu nak masuk bagi salam, Assalamualaikum makcik nak ambil, tak ada. Sekarang ni dah mudah. Sebab ni dalam masa sama pun orang kata benda tu lebih tepatlah kegunaan kita. Berapa yang kita guna tak adalah ni, sebab dia pun dah lebih kepada digital kan. Cuma kalau kata negeri Melaka macam soalan tadi tu, negeri Melaka lebih dapat jimat, sebenarnya tak. Cuma dia lebih tepat je lah bacaan dia tu. Yang piring tu pun tepat, sebab tu TMB sekarang ni dalam proses nak tukar kepada semua. Cuma sekarang ni dalam keadaan dengan PKP, PPD, dengan isu banjir lagi, mana yang TMB boleh, dia mungkin dia terpaksa full dulu proses pemasangan smart meter ni. Tapi memang dalam perancangan makan ke seluruh negeri lah akan pasang. Okey. Terjawab soalan tu? Terjawab. Kalau ada kemungkinan lagi ke nanti boleh tanyalah apa yang kita tahu, insyaAllah kita boleh share sama-sama. Okey. Saya Tarafika. Soalan seterusnya saya nak tanya. Semasa waktu pandemik hari tu, adakah cukai masih dikenakan? Cukai? Cukai. Cukai tu cukai merujuk kepada cukai apa tu? Cukai SST. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok SST ni sebenarnya kalau saya nak cakap pun, bukan kita nak cakapkan bahaya juga. Kan? Okey, kalau kita tengok SST ni sebenarnya kerajaan dah tetapkan lah SST 6% tu. Cuma dia pro and kontra lah. Maksudnya dalam tempoh itu hari, saya pun tak tengok bil tu. Rasanya cukai tu still ada kerajaan. Sebab sekarang ni cukai memang still kerajaan, memang cukai tetap cukai lah. Negara kita pun kita tahu negara kita memang negara yang bercukai. Cuma TMB ambil pendekatan apa? Sebab bila tengok rakyat dalam kesusahan, ditimpa musibah, that's why TMB buatkan apa? TMB buatkan, maksudnya dia bagikan potongan, diskaun. Yang bila ada yang orang kata yang pakai dalam bawah daripada berapa ringgit tu hari, ada yang free. Maksudnya walaupun termasuk dah cukai, dia pun tak perlu bayar pun. Sebab TMB dah bagi potongan. Sebenarnya tak terkena. Okey. Lepas tu yang mana yang pakai lebih tu dalam berapa persen tu, TMB pun ada bagi potongan. Cukai memang still memang ada lah sebab kerajaan tetapkan cukai tu. Okay.
Okay, saya nak tanya satu soalan. Ya, boleh. Apakah inisiatif yang TNB ambil untuk mengawal penggunaan secara berlebihan? Okey. Soalan yang menarik jugalah, inisiatif yang TNB ambil untuk mengawal penggunaan secara berlebihan. Penggunaan siapa tu? Kita nak merujuk tu, kita nak tengok penggunaan siapa yang berlebihan tu. Maksudnya penggunaan siapa tu? Pengguna rasanya. Pengguna lah. Pengguna. Penggunaan secara berlebihan elektrik lah. Okey, kalau kita tengok simple lah. Kita kata sebenarnya TNB tak boleh pun nak mengawal penggunaan pengguna ni sebenarnya. Sebab hak pengguna nak guna apa? Sebab kalau kita tengok, kalau kita kawal, TNB tetapkan boleh je. Kalau kata TNB nak jaga sistem dia, kalau katalah nak jaga sistem dia dari segi baik, maksudnya tak nak sampai overload menyebabkan transformer TNB tu tak boleh dapat support, sistem TNB tak dapat. TNB tetapkan, okey, satu rumah boleh pakai 3 aircon je. Kita rasa mesti semua rakyat Malaysia berontak kan. Okey. So kat situ kalau kata ikutkan, sebenarnya TNB tak mengawal. Sebenarnya TNB kita boleh orang kata maksudnya TNB boleh bagi idea. TNB boleh orang kata bagi langkah cadangan dan bagi langkah macam mana kita nak kawal penggunaan elektrik kita secara berlebihan. So TNB pun macam tadi soalan ni lebih kurang samalah dengan yang nombor 3 tadi. Daripada siapa tadi yang cadangan masyarakat penduduk Malaysia kan. Okey. Sebenarnya cara kita nak kawal banyak kaedah sebenarnya kita nak kawal kegunaan kita. Maksudnya biasanya kita ambil paling simple lah. Maksudnya gunaan kita kat rumah, contoh kita ambil tengok, maksudnya kalau macam kita guna cas telefon lah. Kita perasan kadang-kadang dekat kita punya extension plug sekarang ni banyak yang ada lampu, betul. Kalau kita tengok lampu kecil je. Kadang-kadang bila kita cas handphone, lepas tu kita ikut wire, lampu tu still berjalan sebenarnya. Walaupun nilai M dia kecil tapi still berjalan. Okey, sebab kebanyakannya extension plug sekarang banyak yang dah ada lampu. Maksudnya kenapa dia buat lampu sekarang? Itu semua inisiatif daripada syarikat-syarikat. Orang kata daripada company-company ni nak bagi orang Malaysia ni alert. Oh, benda tu ada bekalan. Sebab kalau tak ada lampu tu kita tak nampak. Oh, lupa nak tutup switch. That's why dia buat ada lampu. Okey, kita kena alert. Sebab bila benda tu berlampu, benda tu still ada penggunaan amps yang kita guna. Maksudnya kat situ berlakunya penggunaan arus. Maksudnya kita ada guna. So meter kita jalan. So that's why kita kena alert. Lepas kita guna, kita kena offkan. Maksudnya kalau kita nak keluar ke mana-mana, lampu kita kena tutup. Contoh malam kita buka lampu posh. Masa siang hari kita lupa nak tutup. Dah pukul 12 tengah hari bila kita nak keluar baru kita rasa lampu terbuka. Okey. So pada soalan tu balik benda tu semuanya pada pengguna sendiri. Perhatian pengguna sendiri. Kerajaan dengan TNB banyak buat iklan macam-macam iklan. Okey, dalam TV, kalau kita pernah tengok lah, siapa yang pernah tengok dalam TV pun TNB pernah buat iklan. Alert lepas tutup switch. Jangan guna tangan basah masa nak buka switch. Iklan. Iklan samatan ada, iklan penyimatan tenaga ada. Kan? Okey, kalau kata pasang aircon. Okey. Pasang aircon dalam suhu yang berapa untuk menjaga kompresor kita dari segi penjagaan barang. Okey, lepas tu penggunaan alat, macam mana kita nak memilih alat yang mana untuk jimatkan tenaga. Sekarang ni banyak kalau kita tengok sekarang alat elektrik pun banyak yang dah keluar inverter. You all pun mesti pernah dengar kan pasal inverter. Kan? Okay. Inverter ni lebih kepada penyimatan lah tu salah satunya. Penyimatan tenaga. Okay, mungkin boleh penggunaan barang yang ada tenaga, yang orang kata ada penyimatan tenaga, inverter. Lepas tu daripada segi lampu, banyak yang dah keluar LED. Mungkin boleh tukar dari segi lampu-lampu tu LED. Memang kita rasa cost. Memang kita rasa benda tu cost. Orang kata, lampu elok lagi Kalimantan. Tapi dari segi penyimatan, kalau kita kira, kita tukar semua lampu, kita pakai LED, memang kita akan nampak penyimatan. Sebab dari segi lampu LED. Sebab kalau kita tengok lampu yang lama tu, kita ada cok, kita ada balas, kita ada balas dengan cok lah. Maksudnya sama lah tu. Kita ada benda tu, semua dalam tu benda-benda tu menggunakan tenaga. Bila menggunakan tenaga, menggunakan orang kata, so berlakunya ada amps kat situ, kita guna load yang kita guna. That's why kenapa sekarang kalau kata untuk mengawal penggunaan ni, semuanya benda tu atas pada pengguna tu sendiri.
Kalau dia rasa dia nak jimat, dia perlukan ni. So banyak dia nak jimat, dia mungkin boleh tukar barang-barang dia ke, atau cara penggunaan barang elektrik kat rumah dia ke. Macam tu lah masa dia. Contoh macam abang ambil pendekatan macam abang sendiri. Okay, kat rumah saya sendiri memang orang kata boleh kata saya pakai semua lampu LED saya tukar. Okay, dari segi lampu Kalimantan saya tukar LED. Sebab beza lampu Kalimantan dengan LED tu tak jauh mahal pun. Sekarang ni pun kalau kita tengok dalam Shopee pun banyak je yang lampu-lampu LED murah yang dah. Kan? Betul tak? Tapi memang perbezaan harga tu banyak. Dari segi situ. Okay, cuma kadang-kadang kita sebagai rakyat Malaysia ni kita tak tahu macam mana kita nak tahu benda-benda tu, jimat ke benda ni. That's why kat situ kita pun sekarang ni dah orang kata ke arah 2021 dah ni. Kata maksudnya dunia di ujung jari daripada dulu lagi. Maksudnya kita banyak boleh search apa barang-barang yang kata jimatkan tenaga. Maksudnya sebab tu sekarang banyak yang keluar ada inverter. Sekarang ni aircon pun memang inverter, peti ais pun ada inverter. Macam-macam water heater pun sekarang dah ada keluar inverter. Mungkin kat situ pun boleh lah kita cuba kalau nak. Memang penjimatan je memang banyak yang apa nampak beza lah. Sebab kita pun tahu inverter ni kan memang dia convert kan daripada AC ke DC kan. Penggunaan dia kan. Okay. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okey. Ahmad, itulah yang kita nak tanya. Okay. So, kalau ada apa-apa yang kemuskilan lagi yang nak tanya soalan pun boleh tanya, tak ada masalah selain daripada soalan-soalan tadi. Ada yang nak tanya ke apa-apa? Abang ke? Boleh je. Tak ada dah kot. Semua diam. Ya, rasanya tak ada dah kot. Yalah, kalau tak ada insyaAllah lah apa yang boleh kita share, kita sama share lah. Okey, Cik Ahmad. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okey, terima kasih semua daripada saya kerana sudi menjemput. InsyaAllah ada umur panjang kita jumpa lagi ya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis.